Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, sekarang ni kita nak discuss untuk topik hari ini adalah bagaimana mengesan jerung dan masuk bersama jerung. Sebelum ni saya dah buat video dah, tapi kebanyakan saya jelaskan melalui market depth. Hari ni saya nak bagi tumpuan pada indikator MCD Ads. MCD Ads ni boleh dapat free saja. Pergi je cari dekat kita punya apa yang biasa lah, cari kat sini, cari je MCD Ads, then dia pilih lah yang ni, MCD Ads Smart Money. Alright, this one. Okay, ambil this one lah hasil dia. So dalam kita punya pemahaman lah yang selalu dijelaskan secara public, yang merah adalah jerung, okay, ataupun institusi, ataupun fund manager, operator, orang yang punya duit yang besar. Okey. Kuning kita anggap satu ruang kosong, dia kata. Okey, biarkan saja, abaikan yang kuning ni. Kita just nak detect retailer dan juga kita banker lah. Saya letak sini banker chip. Okey, banker chip, this one is retailer. Okey, ini bank-bank, gang-bank masuk. Yang ni gang-gang retailer yang duduk kat dalam. Alright, itu dia punya pemahaman yang diceritakan, yang dikompang-kompang kat orang lah. Okay, selagi mana ada, kalau nampak ada merah tu cantik, dia dah nak naik. Okay, kalau ada hijau tu elakkan dulu. Kalau ada retailer, kita lari macam tu. Okay, itu yang diceritakan. Okay, sebenarnya ia adalah RSI sebenarnya. Kalau ikutkan dia punya kita panggil coding dia, skrip dia adalah RSI dan juga moving average. Kalau macam ni saya guna ni adalah moving average 50 lah. Bila harga start cross out atas moving average 50, nanti saya tunjuk dekat saya guna 15 minit okay, kita guna EMA 20 dan 50 100 200 pun boleh. Saya nak tunjukkan betapa bila tertutup semua tertutup semua sekejap, sebab saya nak bagi fokus yang tu je. Bila apa berlaku bila harga cross dia punya resistance 20 candle sebelum lah. Kita kira average 20 candle sebelum Kalau 15 minit adalah 15 minit candle sebelum. Alright. Kita ambil yang besar-besar sikit, 20, 50, 100 dengan 200. So yang 20 kali hijau. Alright, ingat 50 ni warna orange. Yang 100 color biru gelap ni. SMA 200 color purple. Okay, so kita tengok apa kesan dia. Okay. Sebab apa kita kata ini bukanlah jerung, ataupun dia tak dapat kesan indikator tak dapat kesan pun jerung ke retailer ke apa ini tak dapat baca pun, tak ada pun coding yang boleh kita boleh detect yang tu sebenarnya adalah ini adalah jerung, ini adalah retailer, ini adalah siapa-siapa, kita tak tahu. Kita hanya bagi selalunya formation dia adalah price move above RSI 50, price move above EMA 50, price move above EMA 20. Dia punya average 20, dia punya average 50. Lepas tu dia akan kau naik dekat average 100 dan 200. Sebab 100, 200 tu jerung selalunya dia start hold. Dia start nak pegang counter tu lah. Asal-asal kalau collection berlaku dekat lagi bawah Kalau harga untuk Nylex ni mungkin dia collect dekat 13 sen macam tu. Kalau belajar teknik Wyckoff, dia ada buat fasa dia collect dulu. Ada apa, saya pun tak faham juga sebab saya pun bukan meneliti sangat dengan topik apapun teknik Wyckoff ni. Dia ada composite hand lah apa, dia ada fasa dia nak markup harga, ada fasa dia nak hold buat accumulate dulu. Sebab tu kita nampak bentuk-bentuk shape dekat carta ni, ada macam-macam shape ni. Dibentuk oleh geng-geng ni lah. Geng-geng ni adalah geng-geng yang punya dana yang besar dalam pasaran saham. Dia bukan main sikit-sikit, dia main berjuta. Orang-orang ni dia yang shape kita punya chart sebenarnya. Village boleh, tapi village tak berapa kuat. Village tu kita hanya menumpang-numpang mereka ni je sahaja. Sebenarnya lah. Okay, so kalau kita tengok kalau lah ini dikatakan merah itu adalah jerung, hijau itu adalah retailer, maksudnya masa naik-naik ni semua retailer tak masuk seorang pun. Tak ada satu pun dekat bursa orang yang teringin nak beli Nylex. Sedangkan kita tahu semalam berapa ramai yang buat untung kita orang biasa-biasa ni yang buat untung dekat Nylex. So, atau kita tak dapat didetect dengan indikator kat sini, tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun beli daripada pukul dia start naik ni
Kalau ikutkan dalam pukul 10 lah. Pukul 10 sampailah tutup market. Retailer tak masuk seorang pun. So nak kata ada lagi ke kita nak katakan yang this one is yang merah ni sebagai banker, this one retailer. Sedangkan retailer pergi mana? Hilang. Tak. Dia bukan. Dia adalah nilai percentage yang dah cross up. Cross up satu nilai macam moving average 50, berapa percentage dah cross up. RSI dia. Nilai-nilai yang dibaca sini ada reading dia lah. Okay, tapi tak apa untuk kita katakan untuk orang newbie bolehlah kita faham macam tu je sebab complicated nak tahu RSI apa. Nak tahu lagi moving average satu hal pula. Banyak sangat nak faham dalam satu masa. Yes, more simple untuk kita faham kalau ada merah, potensi harga naik macam tu je. Tapi nak kata dia sebagai itu adalah jerung, itu yang digunakan oleh public lah. Orang kompang semua guna macam tu lah. Termasuklah mungkin remiser saya rasa tak guna. Marketing representative yang guna mungkin lah. Remiser saya tak rasa dia gunakan term ni. Term sebagai hot money apa semua lah tu kan. Saya tak rasa dia gunakan sebagai ni banker, ni retailer. Saya tak pasti. Cuma orang kebiasaan panggil macam tu untuk mudah faham. Macam saya buat sini adalah kolam itik. Ini adalah gunung volcano. Bila dah volcano, hati-hati dia dah overbought. Mungkin kebarangkali orang take profit. Okay. Yang ni kat sini fasa collection. Tunggu dia cross up. Okay. Itik terbang. Itu fasa saya guna. Mungkin dia guna fasa ni adalah banker. Fasa ni adalah retailer. Kalau ada banker, boleh masuk. Cari peluang untuk masuk. Dekat mana nak masuk, tak tahu. Dia hanya beritahu, okay, ini dah bersedia. Ada apa? Ada jerung kat dalam. Sebenarnya bukan percentage sebenarnya. Percentage moving average, percentage juga RSI. Okay. Ikutlah dia punya coding tu terpulang lah. Dia pun nak ubah apa, nak bagi nampak lebih clear. Bila apa ini cross berapa ke. Bagilah value ni, percentage berapa. Alright. Okay. Kalau ikutkan, yes, betul. Bila harga macam ni kita tengok harga dekat ini adalah 50 yang orange, yang ni 100, ini 200. Okay, bila harga dah cross up, candle ni harga orang yang belilah, orang beli dia cross up above dekat 100 dan above 200. Tengok macam mana kenaikan dia macam nak. Sebab jerung memang akan push dekat harga-harga yang besar ni, resistance yang tinggi Ini resistance tinggi candle kalau 50, candle 50 dia berjaya breakout. Dia resisten yang kuat. Antaranya 20. Dia first start dengan 20 dulu selalunya lah. Kalau dia berjaya breakout 20, dia selalunya stable atas 20 tu, dia akan pergi dah uptrend. Boleh ride the trend aktif band. Kita ride je selagi tak bocor 20. Okay. Lepas tu next adalah resisten dia 50 yang kuat. Dekat 50 ni memang selalu jerung masuk sebab jerung nak hold. Dia nak push lagi harga. Kalau 200 memang terus terbang lah. Kalau tak percaya boleh tengok kata-kata lain lah. Once harga start cross 200, dia pergi ke canak-canak. Sebab kalau guna yang daily ni 15 SMA 200, maksudnya 15 kali 200 lah, 200 15 sebanyak 200 kali. Kalau daily lebih mudah, kita tahu adalah 200 hari. Resisten 200 hari. So, maksudnya boleh hold sampai setahun. Counter tu boleh hold. Ataupun paling kurang pun 6 bulan. Itu yang institusi banker-banker, lepas tu orang macam EPF, tabung haji masuknya tu sebab mereka kena jual, mereka kena beli hari ni, jual minggu depan. Tak, mereka beli, mereka hold bertahun, berbulan-bulan. Okay, mungkin nak jual pun mungkin masa nak bagi kat kita dividen, mungkin. Okay, tapi jenis yang nak hold, so mereka nak hold dekat mana? Bila dia dah breakout resistance 50 selalunya, at least lah harga tu berjaya daripada bawah. Okay, bawah tu dia pekelek yang murah-murah tu. Tapi dia start nak market dekat mana? Bila dah cross up 50. Bila dah cross up 100 hari. Bila harga berjaya mengatasi 200 hari. Bila harga berjaya mengatasi 200 hari sebelum, dia dah counter uptrend dah lah. Sebelum ni dia downtrend tau. Dia bocor 200. Dia katalah harga. Saya nak tunjuk, kena bagi contoh. Satu hari. Okay, satu hari. Okay, kita tunjuk bila mana dia start jatuh Okay. Hijau adalah 20, orange adalah 50,
Biru 100, ini 200. Okey, tengok apa jadi bila harga jatuh dekat 20. Okey, dia test pula 50. Dia jatuh terus 200, memang bocor terus. Maksudnya dia tak mampu dah nak support. Sebelum ni, contoh bila dekat start sini. Bila harga dia dekat atas 3 line kuat ni 50, 100 dengan 200, dia boleh maintain pergi jauh. Naik. Boleh kata, itu yang saya kata dia boleh string dekat sini. Kalau memang jerung akan start masuk bila dah start cross out dekat sini lah. So kita boleh tunggulah peluang kalau kita masih nak mencari-cari counter, tengok mana yang cross out 3 ni cross out 50, cross out 100, cross out 200. Boleh carilah dekat daily tu untuk kita swing. Tapi market sekarang cantik ke untuk swing? Masalahnya. So susah lah untuk kita guna intraday yang short tadi 15 minit tu. Okay. Ada orang nak guna 5 minit terpulang. Nak guna seminit tu scalper. Tapi terpulang lah. 2-3 bit keluar. 2-3 bit keluar, nanti masuk balik. Kita pulang Kalau macam yang daily memang orang yang swing. So kat sini dia boleh beli 19 Mac 2021. So dia jual dekat sinilah. Bila dah start bocor tu, dia jual. So setahun. Ini yang dikatakan bila harga berjaya cross out atas, mula dia start cross out atas 50, dan 100 dan 200, kita boleh hold counter tu untuk setahun lah. Lebih kurang 6 bulan ke atas lah. Kalau dia dah start break up. So sekarang ni belum berlaku lagi. Jauh lagi fasa dia. Dia baru je, saya tak silap tengok, ada tah. Dia baru je test 20 hari sebelum. Dia dah berjaya mengatasi harga downtrend lah. Downtrend Ini downtrend Kau downtrend. Dia hanya akan jadi uptrend bila dia berjaya cross out above 200. Maksudnya dia akan stabil selama setahun yang akan datang. Buat masa ni, tahun ni belum lagi. Tak tahu kalau sampai hujung tahun ni dia berjaya ataupun dia nak laju, ada jerung tak sabar. Selalu jerung ni sifat dia penyabar, tapi tak tahu kalau dia nak terus cross out dengan cepat. Tengok sini jarak nak pergi ke ni 345 dia nak pergi cari dia punya 50 dekat 345. Okey. Nanti kalau tak percaya tengok bila dah start dekat harga price cross out 50, masuk ramai jerung-jerung masuk. Itu waktu kat situ boleh dah nampak nanti. Wow, banyaknya yang merah. Sekarang tak ada merah. Tiba-tiba tak ada pula jerung. Tadi kat 15 minit ada jerung. Bukan jerung tu. Itu adalah harga dah price cross up tak 50. So nanti bila dah cross up, adalah warna merah tu mari nanti. Okey. Sekarang daily belum lagi untuk swing lah. Belum lagi untuk swing. Bukan belum jerung ada. Jerung dah ada awal lagi. Okey. Okey, itu adalah satu. Saya sebenarnya tak gemar guna perkataan yang ni merah ni, apa jerung yang hijau ni retailer, sebab tu bukan. Sebabnya harga jerung retailer semua dah ada kat dalam. Cuma dia bila harga start cross up above ni memang start lah kita berlaku, kita tengok harga start cross naik dengan tinggi lah, dengan mencanak tinggi lah nanti. Kalau tak percaya boleh tengok yang sebelum tadi saya dah tunjuk contoh macam mana bila harga dah start cross up atas 50, macam mana dia dah start cross up above 33 ni, 50, 100 dan 200, bagaimana harga boleh pergi naik dengan mencanaknya. Okay, ini akan berlaku nanti dan akan nampaklah dekat MCDX tu merah. Yang dikatakan sebagai jerung tu. Sebenarnya sebab jerung tu dia akan start push dekat harga yang 50, resistance 50 hari sebelum, resistance 100 hari sebelum, sebab dia rasa yakin lah 50 hari sebelum at least dia boleh hold berapa bulan. 50 mungkin 2 bulan. So orang yang ada banyak duit untuk nak hold 2 bulan, okay, yang orang jenis swing 2 bulan dia ambil 30%. 30%. Contoh dia masuk 100,000, lepas 2 bulan dia dapat 30,000 kan. Ini orang yang ada duit banyak sikit lah. Dia akan cari dekat 50. So akan nampak lah banyak duit masuk dekat MA50. Lepas tu akan nampak lah kata, jerung masuk. Ni jerung anak-anak jerung lah. Hanya ada dana macam 100,000 macam tu. Dia masuk dekat MA50 sebab dia nak swing selama 2 bulan. Contoh. Okay. Lepas tu nanti akan ada lagi orang yang start nak beli lagi modal lebih banyak. Datalah 500,000 pula. So dia nak untung 100,000. 5 nisbah 1. Okay, so dia nak untung 100,000, dia masuk dekat bila harga dah start harga dah start mula-mula harga start cross 20 dulu.
Okay, macam sekarang lah, harga dah start cross 20 tu, mungkin retailer dah start masuk lah. Dia nak hold seminggu 2 ke, macam tu. Sebab kalau 20 adalah 20 hari. So 20 hari tu berapa? Dalam seminggu hingga ke sebulan lah kan. Untuk orang yang nak main-main dalam masa short term lah. So dia masuk dekat 20 hari. Ada orang dah masuk ni nak hold 20 hari. Mungkin dia masuk 10,000, dia nak untung 1,000. Tak tahulah dia nak untung berapa. Adakah dia nak untung 10% ke? So mungkin dia target sebulan 10% dia nak. So dia akan hold lah. Dia akan beli bila harga cross 50 lah. Harga cross 50 pula. Orang retailer biasa akan beli harga bila cross 20. Sorry. So dia akan hold selama lebih kurang seminggu hingga ke sebulan. Ini orang yang biasa reminder bagi call lah. Tengok kat M+, dekat RHB, UOB. Yang ada buy call pagi-pagi saya duk share tu. Dia expect 2 minggu hingga ke sebulan. 2 minggu hingga ke 2 bulan untuk hold counter ni. Sebab harga dah cross above 20 lah. Sebab tu antaranya orang retailer yang pakai technical analysis ni selalunya memang dia akan cari harga bila dah cross 20 hari sebelum. Itu resistance yang terdekat yang paling kuat lah. Kalau orang yang nak main hari tu dia ambil yang 5 hari lah. Okay. EMA 5 ataupun EMA 7, MA 5 ataupun MA 7. Tak kisahlah EMA ke MA ke, dia MA dia slow sikit. EMA dia laju sikit, terpulang lah. Ada orang suka confirm nak confident, confirm dekat guna movie average. So 5 hari sebelum, so dia confident boleh intraday counter ni. Harga dah naik atas MA 5, sorry. Okay. Tapi orang yang nak swing seminggu sampai ke sebulan tu, nak 10% sebulan, dia tengok harga cross up atas 20. So kat sini lah. Okay, kalau macam yang saya dah pasang alert dekat GBS tu, sebenarnya boleh detect harga dah cross up. Sebenarnya buat alert tu setup saya sama je. Cross up atas MACD tu apa? MA20 lah. So kat sini ada orang yang sahut untuk swing seminggu 2 tu, dia belilah harga dekat atas 21 sen tu, mungkin dia 215 ke. Dia ada sahut semalam, dia tunggu confirm dulu betul ke harga boleh naik. Tengok harga dah stable dekat atas 210 ni, atas gancak 210 dia dah start sahut lah. So dia maybe dia target 10%. 10% area sini. Okey, sekejap. Kalau 10%. Okey, 10% sebenarnya dia target nak dapat dekat 240. So semalam orang dah TP lah. Orang 10% dah TP Dia beli dekat 210. Depa beli selalunya atas MA20. Dekat harian kalau harga dah price dah cross above 20, dia dah start beli sebab dia nak 10% contoh. So dia target nak TP dekat 23 sen. Sorry. 24 sen. So semalam dah achieve 24 sen, dia dah keluar lah gen ni. Gen 10% dah keluar. Gen lain lah pula ni yang nak masuk. Gen lain pula. Dia mungkin masuk semula lah. Selalu kalau volume canak naik ni, dia akan buat apa? Pagi dia naik dulu kan. BTST, orang BTST push dulu harga. Lepas tu dia buat pullback, retrace, junam. Tafi junam kan. Tapi pagi naik canak. Okay, hari Khamis naik canak-canak gila-gila kaunya. Tapi pagi buta tu naik sekejap. Pukul 9 tu bukan main. Naik sampai 50 sen. Bayangkanlah daripada berapa sen je tu naik sampai 50 sen. Berapa ROI dapat kaya raya semua orang counter Tafi. Lepas tu dia orang yang kejar. Sebab dia tengok, Morbuzu cantik. Tapi dia tak perasan harga naik daripada 175 sampai 240 tu apa banyak. Ingat orang semua tu banker yang nak menyimpan duit. Retailer selalunya nampak duit, dia ambil je. So dia akan jual beramai-ramai berjemaah. Pagi tu orang BTST akan jual. Hari Isnin orang BTST akan take profit, naik lag, nampaklah turun. Okay. Awal pagi dia naikkan dulu push harga, lepas tu dia buang. Dah adalah orang yang kedua pula. Orang yang nak swing 10% seterusnya. Sebab harga dah atas MA20. Selagi tak bocor 210. Ada orang yang akan masuk lagi. Sebab dia nak ambil 10% seterusnya. Okay. Jerung akan masuk dekat mana? Dia akan masuk seterusnya nanti bila harga dah start cross atas MA50. Ataupun 50 hari sebelum. Nanti nampaklah betapa banyak harga masuk. Akan nampaklah
merah-merah kata Jerung tu. Sebab memang Jerung selalu dia tag dekat situ. Tapi bukanlah ini adalah bacaan Jerung. Bukanlah semua ni adalah hijau. Maksudnya semua yang ada yang tinggal dekat harian dia jadi semua yang ada yang tinggal adalah hanyalah retailer. Dekat 15 minit semua Jerung. Macam mana jadi macam tu? So tak boleh kata itu Jerung, itu retailer. Bukan Ini adalah satu bacaan lah. Boleh kata lah. Tapi itu boleh kata okey bila start merah tu harga dah start naik. Boleh lah. Tapi adakah dia tu Jerung? Bukan sebenarnya. Tapi nak guna term tu Jerung. Sukalah, suka hatilah Kalau saya macam bukanlah. Jerung hanya dapat detect dekat mana? Jerung hanya dapat detect dekat sini sayang-sayangku semua. Di sini kita dapat lihat Jerung. Volume yang masuk banyak kali saya nak beritahu. Okey, bukan MCDX tu Jerung. Kalau macam tu MCDX merah sentiasa tu Jerung, retailer tak ada seorang pun. Itu penipuan yang besar-besaran lah. Lepas tu dekat daily tiba-tiba retailer saja. Jerung tak ada seorang pun. Bagaimana Jerung tu semua? Pilih makan dekat harian? Tak. Okey, tidak sama sekali. So inilah yang dapat kita lihat. Bila mana harga masuk banyak-banyak ni, continuous buying berturut-turut belian. Itu tengok 1%. Nak tengok continuous buying tu kat mana boleh tengok. Alamak. Mana pergi? Okay, this one continuous. Orang yang sama beli dia ada, katalah orang yang beli tu dia nak 100,000 untuk dia nak untung 30,000, 10,000 lah. 10,000 untuk masa 2 minggu. Lepas tu yang Jerung pula nak untung banyak lagi. So dia ada dana 500,000, dia ada dana 1 juta. So dia tak akan masuk terus dia akan masuk sikit-sikit tapi bertubi-tubi. Lot dia lah ni. Campurlah semua duit ni. Jadi berapa ratus ribu ringgit. So mereka ni lah yang beli. So kita dekat sini lah kita cari peluang untuk join mereka. Dekat pagi tu kalau masuk volume lah, Allah. Kalau ada masuk kita punya scanner dah masuk. Maksudnya kita kena alert lah terus pergi tengok dekat market depth ada tak buy bertubi-tubi tu. Itu Jerung masuk lah. Itulah dikatakan Jerung masuk. Bukan kat MCDX tu. Kenapa Jerung masuk kat situ? Sebab dekat 15 minit harga dah start cross out atas 50. Dekat 15 minit. Okay, kita ambil 15 minit boleh lah. Sebab yang ni banyak sangat. Saya punya di mobil average saja tu. Kita delete dulu drawing. Alright. Kenapa delete? Drawing tak terdelete. Dia tak nak delete pula drawing. Alright. So tunjuk contoh sini 15 minit. Apa berlaku? Kalau tak percaya. Bila harga start cross out. Okay, satu. Yang ni EMA 20 start cross out EMA 50. Nampak tak? Satu. Dekat 15 minit. Tapi tak kuat lagi. Dekat mana dia kuat? Bila harga start cross out 100. Nampak banyak orang beli. Volume dah start naik. Lepas tu orang start menggila dekat mana? Bila harga dah start cross out 200. 200 petanda uptrend untuk harian. 15 minit, maksudnya satu candle adalah 15 minit. Kalau kita nampak peluang macam ni, semua start cross out 20. First kita nampak dulu, 20 cross out 50. Wow. Resisten 20 telah berjaya cross out resisten 50. Wow lah tu. 15 candle sebelum 50 candle sebelum dia berjaya atasi. So di tangan dia lebih free, dia lebih freedom untuk terbang. Di tangan dia untuk 50 tu dah terlepas. Pasti ni di tangan 100 dah terlepas, di tangan ni pula di tangan 200. Selalunya lepas 200 lah dia terbang. Sama juga dekat daily nanti. Lepas start 200, 3 ketul ni sorry. This one 20, 50 dengan 100 dah start nak cross. Nampak lah, kita dah nampak dah cinta-cintan dengan SMA 200 tu. Boleh get ready kat sini pun masuk. Pun boleh Bila harga dah start cross out 195 dekat 15 minit, kita tengok harga dah start cross out SMA 200 dekat 195 ni, kita masuk je lah. Siapa yang beli bila harga dah start cross out, okay? Yang ni EMA 20 cross above 50, lepas tu dia cross above 100, kita beli kat 185. Dekat sini alert GBS masuk. Nilex
Dia masuk dalam pukul 10 semalam saya ada share pukul 10. Pukul 10 185 kita dapat. Sebab apa boleh kita beli kat situ? Sebab harga dah mengatasi 120 yang sebelum 20 candle sebelum. Lepas tu dia berjaya mengatasi 50 sebelum. Dia berjaya mengatasi pula 100 sebelum. Wow. Sini ada tanda dia nak boleh pergi jauh. Lepas tu lagi satu lagi boleh masuk kat mana? Dekat sini. Bila harga melepasi SMA 200 195 ataupun 20 sen. Start beli. Sebab kita percaya dia kau uptrend. Okay, kalau nak jual dekat mana? Bila start cross ke bawah lah. Harga kalau kita nak cepat, nak cepat jual lah. Tak mau nak menanggung risiko rugi sampai ke EMA 50. Bila harga cross bawah 20, dah boleh jual dululah. Nanti bila dia cross up balik, beli balik. Macam tu lah yang orang intraday main beli jual, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Okay, kalau macam kalau macam ni macam mana kita nak dapat ROI paling tinggi kan untuk hari tu. So cara dia pasang at trailing stop. Macam mana nak pasang trailing stop saya dah cerita kat video sebelum, boleh tengok balik cara-cara pasang trailing stop. Trailing stop tu kita trail Trade adalah mengekori harga semasa. So follow je 3 bit belakang harga semasa ke 5 bit belakang harga semasa. So once dia katalah dia patah balik, terkena harga kita trail, terjual lah. Tapi kalau kata dia naik lagi, kita boleh tukar pula. Harga semasa kita adalah harga 5 bit sebelum. Nanti dia naik pula harga 5 bit sebelum. So ROI kita sentiasa tunjuk yang tertinggi. Kalau kita dia patah balik pun, kalau kita follow 3 bit sebelum, at least kita tetap dapat ya. Kita masuk 185, kita mesti dapat yang paling tinggi sekali lah. Itu cara selalu saya duk tunjuk macam mana boleh dapat masuk RM2,000 je. So, macam mana boleh dapat sampai keuntungan RM1,000 kan. Itu sebab saya follow macam ni lah. Guna trailing stop. Saya tak ada target nak TP dekat mana. Okay. Kalau kita ada target TP kat mana, kalau kita target TP dekat 1 sen, kita dah keluar. Semasa tu, itu je lah maksimum ROI kita. Tapi kalau kita pasang trailing stop, dia boleh pergi sampai mana-mana. Selagi line ni tak bocor, kita tengok kan. Yang sebelum-sebelum, apa jadi kalau harga cross up above 33 tu. Dia pergi mencanak macam mana. Dia punya jatuh ni tak boleh belah. Saya perlu tukar daripada daily sikit. Senang sikit saya nak scroll. Okay. Buat masa sekarang saya tak berani pegang ROI banyak pun. Saya tak pasang trailing stop. Sebab nanti saya takut dia undur 3 langkah belakang. Maksudnya saya ambil untung je. 2-3 bit lari. 2-3 bit lari. Tahu? Sebab tengoklah market macam tu. Market macam tu. Tenko tu sebab saya ambil awal lagi. Macam kalau kata ni sekarang contoh Nilex beli bawah dan tak jual, tak masuk semula. Memanglah berani hold sebab harga dah naik canak tinggi. Macam Tenko beranilah hold sebab harga dah canak tinggi, beli kat bawah. So nak takut apa sangat, takkan dia nak turun sampai ke bawah. Itu kalau dia turun sampai bawah dah betul-betul downtrend dah. Dah jadi downtrend. Dan dia kalau kita nak biar sampai 7, 8 bit, 9, 10 bit jatuh, kita tak jual-jual. So akan kita jual juga. Ada sebab-sebab lah counter yang saya hold dan tak hold. Sekarang sebenarnya majoriti saya tak hold 2-3 bit lagi. Ada 1, 2, 3 kucing berlari je. Kadang-kadang tu saya hold juga atas sebab tertentu lah. Sebab harga saya dah beli bawah murah dan dia naik canak. Tu ada peluang kat situ saya hold. Dan atas sebab macam ni lah dia di atas line-line yang saya rasa selamat untuk saya hold. Okay, macam ni contoh. Bila harga dah start cross up semua, kat sini dia bocor, kita boleh cabut. So kat sini katalah kita nak beli kat mana, mesti kita beli. Selalunya kalau dah cross up 3 tu dah selamat dah nak beli. So kita bocor ni harga bocor ni. Harga bocor kat sini bocor 20. So kita akan jual dekat area sini lah. Area sini so dapat 4% tu daily lah. Kalau 15 minit 15 minit tu tunjuk 15 minit. Cumanya saya nak tahu kat sini dulu dia cross up. Senang sikit nak tunjuk. 15 minit kita nak cross yang berapa puluh hari sebelum. Jenuh nak scroll. Alright, cari 15 minit. Cari balik line yang kita ambil tadi. Line hitam. Lambat pula dia. Yang ni saya nak cerita pasal RSI yang MACD cross semua. Macam tak sempat lah satu video.
Kena buat video bahasingan, sambungan. Kemana hilangnya saya punya? Oh, okay. Tak boleh nak scroll. Tanda hitam saya tu pergi mana? Okay, this one. This one yang hitam tadi. This ni yang cross awal. Mana hitam saya pergi? Oh, yes. Hitam saya di sini. Okay. Saya senang. Dah boleh nampak kat sini. Alright. Bila harga macam mana? First adalah harga dia lepas 20 dulu. Okay. Letak watchlist dulu. Relax dulu. 15 minit. 20. Relax dulu. Okay. Kita tengok market depth pun. Masa tu tak ada orang beli canak-canak pun lagi. Ni sendu-sendu macam ni je. Nak masuk ke? Tidak. Kita masuk kat mana? Kita masuk kat masa orang serang banyak-banyak. Macam ni. Yang hijau-hijau banyak ni masuk. Ni. Tengok percentage. Yes. Kita join. Bila ni banyak ni. Ni. Orang masuk canak-canak 100%. 100% adalah buy rate. Kalau macam ni. Kosong maksudnya buy rate tak ada langsung. Orang tak beli. Orang jual. Yang ni tak lagi. Agak stable kat sini. Orang duk beli. Yang ni ada 12% selebihnya menjual. Yang lain semua maksudnya belian mengatasi jualan. Okay, boleh tumpang kat sini. Dengan syarat naik ke atas ni semua dah cross out lah. Right? Okay. Kalau macam ni selalunya kalau di atas 20 macam tergedek-gedek accumulation dia dalam keadaan fasa ranging lah. Harga naik turun dekat area sini. Walaupun agak besar juga. Okay. 630 pergi 655. Dapat berapa bit berapa persen 4%. Okey, dapat 4% juga kalau main area kotak saja. Tapi kalau nak banyak, ini orang ada orang main macam ni, orang scalper. Orang main lari 2-3 bit, 2 bit untung lari. Okey, kalau macam ni kan. Yang harga melepasi 20. Okey, get ready. Dekat 15 minit. Okey, harga mengatasi 50. Yang orange. Alright, cantik lah. Nampak ada bayangan gurauan lah. Dia cross out 100. Dia cross out 200. Ayo, kenapa tak nak masuk? Kat sini lah. Yang ni last peluang kita masuk. At least selalunya 20, cross out 50, cross out 100. Boleh dah masuk. Ni dah cross out 200. Masuk kat sini. Hari yang sama 8 Mac pukul 11 macam tu kita beli. Sampai dia bocor 20 kat sini So itu adalah satu first time TP. Ni dia bocor, ni bocor 20 dah bocor. Okey, so kat sini berapa RI dapat masuk sini. Keluar dari sini lepas dah bocor. So 8% pertama. Okey. Seterusnya harga naik balik atas 20. Lepas tu bawah dia adalah 50, 100 cantik. Kata uptrend adalah susunan dia macam ni lah. 20, 50, 100, 200. Masuk balik. Keluar dah tadi dapat 8%. Masuk balik. Masuk balik. Yang ni kat bawah tu akan ada MCD ads sekejap merah. Oh ni. Merah-merah banyak jorong. Bukan lah. Mana ada jerung-jerung tu. Okey. Lepas tu. Harga dah start turun. Okey. Jatuh bawah. 20. Kita pun keluar. Orang intraday pun dah keluar lah. So yang kedua. Tadi 8%. Masuk kali kedua 10%. So sehari kan kita dah dapat 18%. Masuk 2 kali lah. Kos apa tu kalau beli jual kaunter yang sama, fee dia sama je. Kalau kata kalau katalah jumlah beli tu RM15, jual RM15 fee kita, so RM30 tu je lah. Itu yang saya faham. Kalau intraday kita punya tu dia jadi average kan satu kali jual, satu kali beli je. Walaupun banyak kali kita beli jual dalam masa sehari. Yang tu boleh tanya Remizer set up macam mana.
Kalau ikutkan M+ macam tu. Beli jual kaunter yang sama, hari yang sama. Cas dia sekali beli sekali jual je. Dia tak ada beli cas lagi, jual cas lagi, beli cas lagi, jual cas lagi. Dia akan jadi average je. Sekali jual sekali beli. Average harga beli sekali, average fee harga beli sekali, average harga fee jual sekali. Tu ada orang suka masuk keluar tu. Okey. Sehari tu cukup lah 18%. Sehari nak berapa persen tu? Okey, dah cukup atas 10%, tutup lah. Tutup visi dah cukup. Jangan trade. Nanti over trade, nanti akan dapat rugi. Kalau target sehari 5%, dapat 5%, dah cukup. Tutup visi semua. Lari. Sebab kalau kita dekat, kita depan screen, kita akan beli lagi. Percayalah. Kita jadi kata tangan. Ada duit. Bukan boleh ada duit, mesti nak beli. So, elakkan terus. Saya tak boleh nak elakkan. Kadang-kadang saya elakkan jugalah. Saya langsung tak update dekat GPS. Kadang-kadang kalau macam market buruk kan, saya terpaksa lagi sebab saya takut saya gatal tangan nak pergi beli, saya rugi. Elok untung katalah, elok untung 3, 400, 500 dah. Alamak pergi gatal tangan nak juga beli. Sebab dia emosi ya. Walaupun kita ada ilmu teknikal analisis, kita kadang geram juga counter duk naik tu, kita tumpang dan kita dapat rugi. Padahal dah elok dapat untung 500. Rasa dapatlah rugi 200. Kalau seharian mungkin dalam 200 lah. Okay. 100 ke 200 katalah orangnya jenis yang memang shock gila, dia akan cut loss 100.5 macam tu je kan. Kalau orang yang agak dia punya risiko tinggi sikit, mungkin dia cut loss 200 ke 300. Okay, kalau yang modal besar RM30,000, mungkin cut loss level dia maksimum sehari dia sanggup cut loss RM1,000. Keuntungan dia mungkin sehari RM2,000, dia punya risiko RM1,000. Okey, satu ni sebab dua, tak kisah. Ikutlah modal masing-masing. Kalau modal kecil, risiko kita mungkinlah kita cepat kena lah. Kita akan cepat kena kita punya cut loss level tu lah. Sebab macam mana kalau RM2,000, berapa rugi kita sanggup tanggung? Mungkin dalam 200 kan. Kalau orang yang modal besar RM10,000, mungkin dia lebih sanggup tanggung sampai 400. Contoh sajalah, saya bagi contoh 500 ke. Ya, ikut orang. Ikut atas kemampuan kita dan berapa kita sanggup rugi. Cumanya kalau masuk kita dah untung tu, better belah lah daripada jangan tengok lah. Nanti kita akan trade lagi dan kita akan rugi. Over trade nanti. Dah untung kalau target sehari 5%, dah untung 5% dah. Kalau target sehari 10%, okey, dah dapat 10% dah. Okey, jangan kita trade lagi. Nanti daripada 10% tu tinggal jadi sehari untung 3%. Nasib baik untung. Kalau rugi terus, untung 10%, rugi 11%. Nanya. Masuk contoh kita masuk untung dah RM10,000. RM10,000, 10%. Kita masuk lagi sebab kata tangan kita masuk, kita rugi 5%. Asal tak lama aku rugi 5%, aku nak kena cover balik 5% kat kaunter lain. Masuk lagi rugi lagi 6%. So jadilah hari tu rugi 11%. 11% tu 10% untung jadilah rugi 1%. Esok try lagi nak cover, rugi lagi. Sebab tu kalau dah capai kita punya target harian tu, tak payah trade dah lah. Nantaklah ada peluang depan mata pun, takut nanti rugi. Dah dapat duit kan hari tu, cukup, jangan tamak sangat. Sehari RM1,000, kalau 20 hari dah RM20,000 kan. Kalau orang yang modal RM30,000, sehari dia nak target RM1,000, lari 2-3 bit kan. Kalau dah RM20,000, okay. Buat apalah kata tangan RM20,000 tu nak bagi gone. Cukup lah apa yang ada. Kalau tak dapat RM20,000, dapat RM10,000. Kalau orang yang masuk modal kecil, mungkin dia target RM1,000, 500 ke RM1,000 sebulan. Dah dapat tu dapat je lah. Jangan duk pergi burn pula duit tu. Okay, dah tu capai target kita bulanan nak 500, capai target kita nak bulanan RM1,000, capai target RM2,000. So target lah. Sudahlah tu, janganlah overtrade, takut jadi rugi. Okay, kita kena, kalau kita target RM2,000, so sehari berapa kena untung lah. Dalam masa 20 hari berapa kita kena untung, kira balik. Okay, lain-lain orang tak sama, dah orang takkan cerita pasal dia punya trading untuk duit-duit money management ni. Siapa nak beritahu pasal duit? Tak ada lah. Dan jangan beritahu kat siapa pasal duit kita tau. Bahaya, scammer ramai, orang nak pandang tu, orang iri hati pun ramai. Pasal orang yang kalau kata kita tak berduit, orang pandang rendah pun ramai. Orang kalau kita terlalu kaya, orang sibuk nak minta duit sana sini, nak perkena kita. Mana-mana tak baik, jangan cerita lah. Senang cerita, jangan cerita. Senang cerita, jangan cerita.
Orang tanya buat tak tahulah. Masing-masing lah. Kau punya duit kau handle sendiri. Aku punya duit aku handle sendiri. Jangan busybody buat duit tu lah. Itu je lah. Okay. Masing-masing kita fokus, kita semua nak profit dalam dunia saham ni. Kita nak buat untung dan kita nak minimum kerugian. Okay, itu je lah saya nak cerita. Mana-mana sebenarnya kalau kita dapat jumpa counter yang cross out 20, lepas tu dia tiga ni berjaya di atas ni, 50 dan 100 counter tu potensi nak naik tu sangatlah tinggi. Okay, sangat-sangat tinggi. Kalau kat daily memang agak susah sekarang kita nak nampak. Kebanyakan dia cross out 20 Tapi itu pun dah ada peluang dah. Kalau dia cross out 20, dia adalah di atas MACD. Selalu kalau saya pun masuk atas MACD, keluar dekat agak-agak nak dia dekat upper BB, ataupun dia keluar sikit pada karung upper BB, saya cabut. Main kejap-kejap je. Takut dia untung jadi rugi. Macam tu je lah. Itulah teknik analisis. Tapi adakah MCDX ni boleh digunakan? Yes. Kadang-kadang mungkin orang serabut guna line. Serabut kan, nak emo 150, banyaknya line nak kena guna. Ada orang tak suka guna line dan orang lebih faham. Ini MCDX, bila ada merah ada peluang nak masuk, then guna MCDX. Tak kisah. Siapa yang guna Stoch RSI, bila cross up dia nak start masuk, apa jadi ni? Then guna Stoch RSI. Siapa guna teknik trend line dan juga candle, makan candle sebelum, dan guna teknik tu. Tak ada salah, tak ada betul. Dan jangan petikaikan satu-satu ilmu orang tu. Okay, respect semua ilmu, respect semua teknik. Okay. Okay. Dan jangan rasa kita sentiasa betul lah. Macam tu. Bila kita nak bagi pendapat, tak boleh terima, susah kan. Tu kena ni. Hormatilah cara masing-masing. Yang penting semua buat profit. Contoh, orang yang beli based on candle validation, macam saya dah cerita selalu lah. Candle dah makan, candle yang sebelum ni nampak ada rejection, dia dah turun-turun, dia tak nak turun dah, dan dia breakout. Okay, kat sini dia masuk 535 contoh Masa TP dekat mana, so nampak ada resistance kat sini, so dia TP mungkin dia target kat 615. Lagi sini ada juga boleh TP nak yang cepat, sebab sini ada rejection sebelum ni, dia nak turun tak jadi dan dia rebound. So situ ada satu lagi dekat 55. Okay, so masuk 535, TP 55, not bad. Next TP adalah dekat 615. Contoh itu yang orang tak nak guna indikator langsung. Boleh tak? Boleh. Tapi kena ada bantuan satu oscillator lah. Kurang-kurang ada RSI ke? Okay, ada RSI. Kalau saya senang nampak macam ni, kolam dah hampir nak siap, candle validate, boleh masuk. Kita pula banyak sangat teknik. Saham itu lampau banyak teknik. Kena open minded, kena respect semua, dan kena cari satu cara yang sesuai dengan kita. Tak kisahlah MCDX ke, SMI ke, MACD ke, MACD ke, Stoch RSI ke, RSI saja ke, guna moving average ke, candle ke, trend line ke, channel ke, chart pattern ke, elliott wave ke, Wyckoff ke, gunalah teknik apa pun, BB ke, janji boleh buat duit. Ni dia sekali lagi tak bocor kita punya channel uptrend, kita tak keluar. Lepas tu bila channel uptrend dah bocor kat sini, keluar. Boleh buat duit, boleh beli kat sini, bocor kat sini, kaya raya dah. Beli kat sini, bila bocor uptrend, Allah. Dapat 18%. Kil tu. Masa 18% beli 4 November, jual 7 Januari, lama juga. Tak berbaloi. Oh. Tak baloi sebab guna tak baloi bagi saya. Dia ada juga counter Nilex ni naik sikit saja. Semalam dia naik masa sehari canak-canak. Ini perlukan 2 bulan baru dapat 18%. 18% kalau kita beli masa kita jual masa dia jatuh lah. Kalau masa dia naik ni sebenarnya dia boleh pergi berapa? Silap. Banyak. Tapi kita akan tipi ke kat atas puncak ni. Kalau selalunya orang yang swing sebulan 2 bulan memang ambil dalam 30%.
Okay, nak selamat ambil je lah dulu. Dah dapat 30% ambil dulu. Tapi kadang-kadang ada orang dia cita-cita tinggi, dia nak ROI tinggi, nak 100%. Saya pernah buat kak. Sebab saya nak ROI atas 100. Saya berjaya dapat ROI atas 100. Satu kanta tu, saya masuk 6. Yang lain semua 30%. Yang satu kanta tu dah dapat 75%. Saya ingatkan berjaya nak pergi 100. Tak Lepas tu junam. Lalas tinggal lah dekat 30%. Kalau kita lambat kat loss, lambat dia jadi kat loss. Daripada untung 75% tu. Bayangkan. Sebab kita punya gila nak dapatkan 100% tu, kita sanggup hold dia. Even kita nampak dia dah start nak selling force. Orang dah start jual, orang dah take profit. Jual, sebenarnya jual je. Jangan tamak ROI tu. Punyalah nak ROI. Kita boleh dapat je ROI buat beberapa kali. Counter, swing, 2 minggu. 8% campur 5% campur 20%, 10% campur dapat 100% juga. Daripada kita nak harap satu kantor tu pergi 1% dan dia junam, tinggal berapa persen je. Kan dah rugi. Kalau dah dapat 30% 2 bulan, ambil je lah. Dia nak tunggu ROI sangat. Sebab kat sini nak tunggu sini voucher dah jadi 18%. Banyak tu jatuh, rugi kan. Kat sini dah jadi 18% lah kalau voucher. Sebab dia dah macam ni, kalau kita pasang Indi, okey, kalau Indi selamat lagi lah. Voucher 20 kat ni, kalau voucher 50 tetap voucher 50, tak selamat lagi rugi. Lagi tinggal berapa persen je ni. Kalau voucher kat sini baru nak jual 12% tu, tak boleh lah. Tak valid. Tak valid. Kalau kata kita nak hold ni, better kalau patah trend je ni, kalau kita tarik channel patah trend, jual je lah. Kalau tak tahu kan, confused nak jual ke belum, kita dah beli kat bawah, kok nak tahu dia rebound dan naik. Kalau kata dekat 20 pun tak mampu tahan, kata lah kita buat channel uptrend gila-gila, dia naik straight macam tu kan, rasa dia bocor. Satu dah bocor, petanda dia dah bocor. Dua, dia bocor pula 20. Okey, kalau sini nampak dia cross ke bawah lah. Kalau kat sini tak pasti berapa RSI dia. Kalau RSI kat situ dah berubah. RSI cantik, bullish macam biasa saya kata, atas 50 untuk momentum yang kuat. Kalau dia start 70 tu kena hati-hati, dia dah masuk fasa overbought. Kalau 80-90 dah kena bersedia untuk TP dah. 100 lagi gila lah. Mungkin ada kanta gila yang digoreng, tapi selalunya tak lah. Okay, 70-80 dah kena hati-hati dah. Okay, saya harap sini dapat faham sikit lah penjelasan tentang macam mana sebenarnya harga tu start naik, dekat mana orang aim. Asalnya bila dia cross 50. Lepas tu kalau kata 20 cross up 50, cross up 100, selalunya akan start kenaikan yang tinggi. Dan bila dia start cross 200, kenaikan yang tinggi gila-gilanya akan berlaku lah, sebab dia dah start uptrend, totally uptrend. Harga di atas first, harga susunan dia harga di atas 20, 50, 100, 200. So kata tu solid uptrend. Okay, harap boleh faham MCDX tu, penjelasan sebenarnya bukanlah dia tu jerung, bukanlah dia tu retailer, tapi dia adalah satu bacaan yang kita boleh agak percentage kita saja, buat percentage saja, supaya lebih jelas nampak. Kalau dah merah tu ada peluang, kalau hijau tu elakkan dulu. Itu je lah. Okay, sebenarnya dia cerita yang clear mata mandang. Bila harga dah start cross up above 50, start cross up above 100, start cross up above 200, yang dia kau naik tu. Okay. Newbie tak salah gunakan. Cuma saya kalau boleh tu janganlah dikatakan sebagai jerung, sebagai retailer, sebab tak valid. Takkan tak ada langsung kat sini retailer. Okay. Takkanlah yang masuk semalam retailer jerung tak ada langsung. Jerung tak ada langsung daripada 10 Mac sampai sekarang jerung tak ada seorang kat dalam. Tak ada langsung duit dana besar. Tak lah kan. So itu satu pemahaman yang saya perlu saya sebagai untuk knowledge lah, untuk ilmu saham ni, kena tahu benda tu bukanlah jerung, bukanlah retailer. Cuma terms yang digunakan, macam saya guna Kolaitik. Adakah ini Kolaitik? Bukan. Itu kita gunakan term untuk mudah faham saja. Bila ada merah ada peluang, kita katalah jerung.
Okay, macam tu saja bukanlah betul sebenarnya itu mewakili jerung. Bukanlah hijau tu mewakili retailer. Kalau macam tu lah katanya, maksudnya sini tak ada langsung jerung. Hanya retailer semata-mata. So salah lah. Jerung dah ada. Kat sini memang jerung collect. Kita pun tahu banyak dana besar masuk. Okay. Dana besar yang masuk tu maksud saya yang masuk 100,000, 500,000, 1 juta. Mereka yang bantu semalam untuk push harga. Ingat bilih boleh push harga ke? Bilih boleh push harga ke semalam setinggi tu? Tak, tafi. Bilih-bilih yang masuk 10,000, 10,000 ramai-ramai ni tolak harga serentak. Tak logik. Lainlah ada kita buat pengumuman live bersama-sama trade satu Malaysia. Semua bilih berkumpul hari ni semua ni macam siapa dia yang kat US buat macam tu. Gila market masa hari tu buat macam tu. Tapi kena tangkap lah. Siapa buat macam tu yang kena tangkap apa? By call. Besar-besaran. Itu mungkinlah boleh naik tapi memang kesalahan undang-undang tu. Kena masuk jail nanti. Elok nak untung berjemaah masuk jail. Berjemaah kena bayar denda mampu. So jangan buat gila lah. Sebenarnya tak lah. Sebenarnya push tu tak ada jerung yang push lah. Jerung maksud saya tu adalah mungkin banker, dana besar, fund manager, institusi, operator mungkin yang dilantik dari NILAC sendiri. Contoh dia ada dana 20 juta, dia bagi dekat individu, bukan individu, mungkin satu grup kan. Operator lah panggil untuk run bursa ni, harga untuk kontrol harga NILAC ni. Sebab kebanyakan dia jadi corak-corak macam ada chart pattern, flat pattern, ada chart pattern cup handle, ada chart pattern triangle dan macam-macam lagi chart pattern tu. Ni depa yang shape kan. Kita bila tak mampu nak shape kan tu. Sebab tu kena belajar technical analysis. Selalunya memang depa buat cantik-cantik. Kalau dekat orang kata global punya market senang lagi nampak pattern sebab memang orang bentuk tu cantik. Kalau kat Malaysia tak tahu, kadang tak boleh nak nampak dia punya pattern apa dah. Kejap beli jual kan suka goreng-goreng ni. Malaysia ada tangan yang menjaga. Tak dapat nak predict sangat secara clear direction dia. Kejap dia naik turun. Suka-suka hati dia je kan. Cuma kita apa yang ilmu kita ada kita cuba apply lah. Itu maksimum yang kita faham. The best yang mungkin kita faham macam tu, kita predict lah macam tu. Jadi tak jadi tu belakang kira. At least kita trade dengan ada ilmu, kita trade dengan ada plan exit lah. Jangan biar kita floating sampai daripada rugi 500, rugi 1,000, rugi 10,000. Kalau yang masuk besar lah, yang masuk 100,000, takkan nak biar sampai rugi 80,000 baru nak cut loss. Kena ada exit plan. Kena tahu dekat, kalau kita beli dekat 210, cut loss kita kat harga berapa. Sebab tak semestinya jadi, walaupun kata dah cross up, semua line dah cross up, patutnya naik. Boleh jadi je tak naik. Logiknya naik kita tahu kan, technical analysis patutnya naik, tapi tu tak naik. Boleh jadi je kalau kita buat chart pattern. Harga turun. Kalau triangle kan contoh dia bila cross up ke atas, so dia punya bawah point A ke B sama dengan point A ke B naik sini. Contoh kalau itu adalah triangle. Kalau cut handle buat bulat, so sini ke bawah sampai neckline dia, sini yang tengah neckline dia sampai ke atas sama tu kita boleh predict. Tapi adakah tepat? Mungkin tidak. Prediction. At least kita ada arah tuju pergerakan harga tu. Kita punya expectation dia pergi ke mana mengikut kajian kita. Satu Ahad tu kita kajilah. Siapa ada masa kaji. Siapa ada masa malam tu kaji sekejap, letak watchlist counter-counter yang ada potensi. Esok tengok dekat market depth yang masuk banyak lilat-lilat hijau tu. Itu Kak Mila suka tengok lilat-lilat hijau tu ada peluang lah. Tengok yang beli lot-lot besar, continuous buying. Lepas tu tengok harga dia tak cross up. Kalau kita pakai 15 minit contoh ada orang suka laju lagi 5 minit dan you guna 5 minit. Ada tak harga cross up 550, 100, 200? Ada tak? Kalau ada, beli. Kalau ada belian yang banyak-banyak masuk tu, tumpang sekaki, InsyaAllah naik. Tapi kita belian masuk, terus ada kita punya cut loss. Katalah kita punya cut loss 3 bit belakang. Setup kalau jatuh 3 bit, kita keluar. Tak apa. Tunggu lagi dia cross up kali kedua. Masuk balik. Masuk balik. Kalau betul dia hanya campak kita sekejap, biar dia keluar, kita keluar je lah. Rugi dulu, mungkin rugi 100. Okay, nanti cross up, masuk balik, kita akan untung 300 kan. Contoh semalam, contohlah, kita beli kat 185 sebab kita tengok semua dah cross up. Boleh masuk canak-canak, itu tumpang 185. Sekali dia patah balik, turun sampai 170, okay, kita keluar.
Kita keluar dulu. Lepas tu tengok kali kedua dia buat lagi. Masuk balik. Tengok jadi apa. Naik jana-jana sampai 245 semalam. So jangan risau takut terlepas peluang. Jangan risau cut loss tu. Memang rugi, insya-Allah kita boleh cover balik. Daripada kita rugi terlampau banyak tak boleh nak cover dah. Dan floating duit tak ada nak rolling. Okey. Kena kalau intraday kita set intraday dan kita kena keluar hari tu juga. Kalau kita adalah orang yang hold 2-3 hari tak apa, selagi mana counter dekat daily nampak cantik lagi, kita hold lagi, kita ada ilmu, kita faham. Kita walaupun kita masuk intraday, kita tengok kat daily dah start cantik terbentuk di atas MA20 ke, dia dah start cross atas 50 ke, dan kita nak hold, then you can hold. Asalkan ada ilmu, ada asas. Okey. Okey, itu je lah. Setakat ni nanti saya sambung untuk mungkin saya nak cerita MACD pula, RSI ke, Stosh. Sebenarnya setiap topik saya dah cover dekat dalam video channel ni. Boleh tengok balik. Cuma ada ni ada repeating. Ini baru sikit lah. Baru sikit sebab ada semalam dalam group ada cakap pasal MCDS tu adalah jarum dan retailer. So saya nak perbetulkan tu. Bukan cuma mudah untuk kita buat andaian macam tu, tapi dia adalah bukan macam tu. Sebenarnya bukan. Sekali lagi saya cakap, sebab kalau itu adalah menandakan dia jerung, maksudnya yang hijau ni semalam ni semua daripada 4 emas tu tak ada satu jerung pun ada masuk kata ni. So itu adalah tidaklah disangka sama sekali lah. Penggunaan term saja diandaiankan, dibuatkan macam ni, dibunga-bungakan macam tu. Supaya lebih mudah newbie-newbie ke orang yang nak trade ni senang faham. Ada merah ada peluang. Hijau kurang peluang, tak menarik lagi. Merah ada peluang, senang nampak. Daripada nak tengok dia cross out atas 50 atas 100, orang pening. Mungkin orang tak ada teknik analisis yang macam tu. Orang nak mudah, yes, you boleh guna MCDX. Tak salah. Ada orang guna kolam start cross out, dia beli naga candle, makan candle sebelum. Candle dah berjaya makan candle bullish, berjaya makan candle sebelum, then you masuk, then you correct juga. Ada yang guna dua saja. Harga cross atas 20, RSI atas 50. Aku masuk. Betul juga. Tak ada salah Tak ada salah. Selagi mana buat untung, betul lah teknik tu. Okey? Okey, kita jumpa lagi sampai dapatkan indikator dengan saya, screener semua dan private support group, GBS library, nota-nota. Boleh dapatkan RS RM100 sahaja. Boleh cari saya kat Telegram Game Borak Saham Syahidah FZ. Pergi kat Telegram Game Borak Saham dulu ya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.